Yang amat berhormat Tuan Guru Datuk Haji Nek Abdul Aziz Nikmat, Mursyidul Am Parti Islam Malaysia PAS, merangkap Menteri Besar bagi Kerajaan Negeri Kelantan Darul Naim untuk menyampaikan ucapan dan amanahnya dengan kita iringi dengan laungan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya bermaksud wahai Muhammad, kalau kamu dapat lihat selalu peristiwa orang jahat, mujrim yang berdosa berada di pada mahsyar dengan keadaan kepalanya tunduk bawah sambil mulutnya bersungut, wahai Tuhan, absarna, kami lihat hari ini, kami lihat sendiri hari ini, wa sami'na, dan kami dengar sendiri hari ini, farji'na na'mal salihah. Oleh itu kirimlah kami semula balik ke dunia dan kami mengaku akan buat amal saleh. Inna muqinun, kerana hari ini bahawa kami yakin. Sallallahu alaihi wasallam. Dunia yang beliau sudah fungsi Al-Fadhil Datuk Sujaya Pas Negeri, Datuk Doktor Syarifah Negeri, yang berbahagia saudara ini putra tua Datuk Pas Negeri Johor, tua pemuda mulia dia ada di sini, muslimat, para hadirin sekalian, hormat sekalian. Lebih dulu saya mengucapkan 1001 syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana walau bagaimanapun malam ini mempunyai kesempatan untuk datang di mana satu masa baru ini tak dapat habis kerana masalah pilihan yang kecil di Kelantan. Yang kedua, ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada pihak PAS Negeri, khasnya PAS Segudang untuk baru ini untuk mengadakan majlis malam ini. Di samping tuan-tuan semua dan puan-puan kena ingat bahawa saya ini adalah pantang, bukan pantang 40 hari, bukan pantang doktor selalu nasihat makan, yang makan daging, sayur-sayur, ikan-ikan saja. Dan kalau letih kena berhenti selalu. Malam ini pun letih berhenti ni tak boleh cakap kuat. Harap ini semua. Tengah hari tadi, hari Jumaat, kita telah pun ada ceramah sedunia, iaitu kita panggil khutbah Jumaat, yang kalau semayang waktu tadi, semayang zuhur, rakaatnya menjadi 4. Zuhur rakaatnya 4, tapi bila semayang Jumaat, rakaat dia 2 saja, diganti dengan 2 kali ceramah. Saya sengaja sebut 2 kali ceramah, saya tak sebut 2 kali khutbah, supaya tuan-tuan dan puan-puan semua, khasnya orang muda, faham khutbah dan ceramah satu je. Khutbah ni bahasa Arab, cuma bahasa Melayu. Tapi disebab Mak Saleh Inggris datang jajah di negeri Islam, termasuk tanah Melayu dulu di Indonesia, di mana di Timur Tengah sendiri pun mereka jajah, dan bukan jajah ekonomi saja, tapi jajah kepala kita pun dibaiki, skru dipulas, buang habis segala perkara agama. Maka Mak Saleh sebut bahawa agama lain, politik lain. Maka sebab itu hari Jumaat kita punya khutbah, tak boleh cakap politik, ia masjid, dan luar pada masjid boleh cakap politik, dan diberi nama ceramah. Sedangkan ceramah dia khutbah satu je. Atas masjid tak boleh cakap politik, padahal kerana rumah Allah. Di luar masjid ni tanah Allah, bumi Allah, apa itu betul.
dalam masjid rumah Allah, pendengar kita mari makmum. Di luar masjid di sana bagi Tuhan ini, pendengar kita panggil rakyat, sedangkan makmum rakyat hak tu je. Jadi kenapa di masjid tak boleh cakap politik, di luar masjid boleh cakap politik? Ini semua ni kesan daripada penjajah Inggeris. Luka ceritanya penjajah Inggeris balik kampung, datang sekarang ni penjajah Melayu. Rupa ya. Negeri kita bukan merdeka, cuma beralih manager. Dulu manager Inggeris, sekarang manager Melayu. Sama-sama tak boleh baca, tak boleh sebut politik dalam masjid, dan sama-sama tak boleh guna Islam. Zaman masalah dulu pun tak boleh guna Islam, kerana agama lain, politik lain. Ini semua kepada saudara yang baca sejarah. Waktu Indonesia dijajah oleh Belanda telah kirim seorang Belanda pergi mengaji di Mekah atas dasar dia orang Islam. Nama dia hanya lebih kurang hero gunung-gunung. Hero gunung tak. Hero Golonggong lah. Hero Golonggong. Allah ni bejak Belanda Indonesia kirim hero Golonggong ni pergi di Mekah. Memang masyhur Belanda. Dia belajar di Mekah berdasarkan dia ni buat Islam. Hakikatnya dikirim untuk buat kajian Islam, bukan kajian nak terima Islam, tapi kajian nak memburukkan Islam. Bila Hero Grono ni balik ke Indonesia, mulai dari situlah dia sebut Islam ni ada masalah khas, ada masalah am. Khas ni dikira agama, am ni dikira politik. Maka timbullah cerita agama lain, politik lain. Berjangkit sampai kepada kita di sebelah sini waktu kita tanah Melayu dulu, dan kembang juga di negeri-negeri Arab sendiri. Ini cerita sejarah yang tak dapat dipastikan, dia tak dapat dipisahkan. Mulai daripada situlah timbul cerita agama lain, politik lain. Yang agama ni kalau buat dosa lah, kalau tak buat dosa lah. Sembahyang disenarai yang agama ni, sembahyang, puasa, haji, zakat, kahwin, tengok anak bulan. Hak ni dia senarai sendiri, hak ni senarai agama. Hak lain pada sembahyang, puasa ni ekonominya, budaya, politik. Ini hak politik. Jadi dalam politik ini bila tidak agama tak adalah dosanya. Reba pun tak dosa, alung pun tak dosa, kerana ini urusan politik. Siapa dia ajar kepada mereka bahawa benda ni benda politik, hak tu agama, itu dia sendiri buat. Bukan contohnya jangkit benda ni kepada orang Islam. Baik bukan saja Islam di sini, di Timur Tengah pun begitu juga. Orang tu semua semalam subuh pagi takdir. Subuh pagi takdir kalau kita takdir Allah sembahyang subuh bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakanlah biasanya Rasulullah ni bila sembahyang subuh pagi di mana? Rakaat yang pertama beliau baca surah Sajdah, Alif Lam Mim tanzil kitab akhir. Di rakaat yang kedua daripada subuh pagi biasa beliau baginda baca surah Tabarakallah, dan sekali-sekala beliau baca surah Al-Insan, Al-Ata Al-Insan. Ayat yang saya baca sekejap tadi ialah ayat sebahagian daripada surah Sajdah. Surah Sajdah yang kita bila baca itu wajib mazhab kita Syafi'i sujud, kita panggil sujud sejadah atau orang kata sujud sajdah. Dalam ayat tersebut walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Cerita ni berlaku di pada masyarakat. Tak berapa hari lagi nak kiamat, berapa tak berapa tahun lagi nak kiamat, berapa ribu tahun lagi, Allah Allah. Tapi dengan kepada Allah yang bersifat Rahman Rahim, yang jelas bahawa benda yang akan berlaku daripada masyarakat dia tayang selalu. Sekarang ni waktu Nabi lagi sebut walau tara, sekiranya kamu lihat. Tara ni kalau belajar anak-anak kita belajar Arab, dia kata fi'il mudhari', apa namanya, verbnya future, maknanya kalau kamu boleh tengok sekarang, al-halal istiqbal, kalau sekarang ini Muhammad, kalau tengok selalu, kalau kamu dapat lihat keadaan berlaku daripada masyarakat.
Manakala kita katalah ada tayangan video, ada video ditayang mengenai dengan peristiwa yang akan berlaku di padang mahsyar. Kalau kamu dapat lihat selagi Muhammad peristiwa di padang mahsyar mengenai dengan mujrim. Mujrim ni kita panggil orang bersalah. Salah orang polis tangkap mengenai kesalahan jalan raya ke, kesalahan trafik ke, kesalahan keuangan ke, itu dipanggil mujrim dalam bahasa Arab. Dan mujrim di sini maksudnya orang bersalah dengan Tuhan. Mana-mana orang bersalah dengan Tuhan, dengan Allah, bila sampai di pada mahsyar, tak kira dia orang Melayu ke, orang Arab ke, Cina ke, India ke, yang bersalah dengan Allah, bila sampai di pada mahsyar Muhammad, kamu boleh tengok, kalau kamu tengok selalu sekalian videonya, orang itu duduk dengan keadaan tunduk kepala. Berbeza dengan keadaan di dunia ni. Biasanya orang berdosa ni, dia tidak tunduk, dia manggak, dia bungah kepala. Jadi ketika orang lain semayang, dia tak semayang, pukul helai sepenuh mulut, tidur sepenuh mata, berbual sepenuh mulut kita panggil. Keadaan hidup suka mereka. Tapi bila sampai pada mahsyar, berarti nafisu ru'usihim. Nafisu ni kalau bendera jatuh separuh tiang, bila ada berlaku kematian raja, kematian presiden, biasanya bendera itu diturun separuh tiang. Maka itu perkataan naksah, kemunduran. Artinya Muhammad, kalau mu dapat lihat selalu keadaan yang akan berlaku di pada mahsyar, bahawa orang-orang yang mujrim ini duduk dalam keadaan tunduk kepala. Sudahlah kepala mereka tunduk, mulut pula bersungguh, Rabbana absarna wa sami'na. Wahai Tuhan, hari ini kami tengok sendiri keadaan syurganya dengan suka hilai penduduknya, neraka dengan keadaan meraung nangisnya, wa sami'na, dan kami dengar sendiri teriak hilai ahli neraka, suka hilai ahli neraka. Oleh itu farja'na na'mal salih. Oleh itu wahai Tuhan, tolonglah kirim kami semula balik semula. Yang hak duduk jauh nak balik semula jauh, hak duduk Kelantan nak balik semula Kelantan, hak duduk di Mekah, jahat-jahat di Mekah tu nak balik semula ke Mekah. Na'mal salihah. Kalau kamu hantar balik kami semula ke dunia, kami berjanji, boleh buat aku janji tak, bahawa kami akan beramal salih. Inna muqin, kerana hari ini bahawa kami yakin. Hak Nabi Muhammad ada sebut dulu kami tak yakin. Hak Nabi Isa sebut dulu kami tak yakin. Hak Nabi seluruh dunia sebut kami tak yakin. Hari ini kami tengok sendiri bagaimana bagaimana keadaan penduduk neraka, dan kami tengok sendiri bagaimana keadaan penduduk syurga, dan kami dengar sendiri dia tangis suka helai ahli syurga dan tidak tangis ahli neraka. Maka kami boleh yakin. Para hadirin semua, ini kenyataan Allah yang tak ada siapa boleh ubah suai, kerana dia adalah Allah. Kenyataan saya, orang boleh ubah suai. Kenyataan Perdana Menteri, orang boleh ubah suai. Kenyataan siapa orang boleh ubah suai. Tapi kenyataan Allah, siapa berani nak ubah suai? Ubah boleh, tak ada apa, tapi kesannya tak ada apa pun. Di akhirat tetap akan berlaku. Saya sengaja sebut benda ni kerana kita ni meretah dengan nama nasionalis. Kita meretah Johor, meretah Kelantan, meretah Malaysia, meretah Singapura, meretah Amerika, meretah negeri Arab dengan nama nasionalis. Siapa dia ajar nasionalis? Bumi ni, bumi siapa dia buat? Golongan nasionalis ke buat bumi? Ada ke seorang manusia buat tak sebuah bumi lah, buat pasir sebiji, tak sebuah bumi lah, buat daun rumput selai, tak sebuah bumi lah, buat air titik, buat biji beras putih. Ada ke manusia boleh buat? Kita duduk atas bumi ni, bumi Allah, namanya bumi Malaysia, tapi hakikatnya Allah yang buat. Anak kecil pun faham bahawa tak ada kajian di muka dunia ni boleh buat bumi, boleh buat pasir sebiji. Tak ada. Kita berpijak atas bumi Allah, kita bernafas dengan udara Allah, kita minum setitik air pun Allah yang punya. Kita makan beras, makan durian, makan doko, makan apple, anggur, semua sekali Allah yang punya. Tiba-tiba kita melawan Allah, tertolak hukum Allah. Hujan turun, kita minum cahaya, kita guna air sepenuh. Matahari naik, kita guna cahaya yang sepenuh. Angin bertiup, kita guna sepenuh. Tapi bila Quran turun, kita tolak. Para hadis
semua akhirat pula Rabbana absarna wa sami'na. Orang ni tetap akan sebut Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salih. Wahai Tuhan, kirimlah kami semula ke Johor, kami kirim semula ke Kelantan, kami kirim semula ke Kota Baru mana. Tujuannya na'mal salih, kami beramal, nak mau amal salih. Inna muqinun, sesungguhnya mulai hari ini baru kami yakin. Orang semua yakin ini bukan yang tengok saja. Akhirat pula ini sebab dia dengar sendiri, dia yakin. Bagaimana nangis merau orang ahli neraka dia dengar. Bagaimana seronoknya ahli syurga dengan anak isteri dengan itu ini. Seronok dia tengok sendiri, barulah dia yakin. Sungguh kok yakin ni kena tengok dulu, kau ada lagi cara lain untuk yakin. Sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum majma'in, ambillah Khalid bin Walid, pengelima perang melawan Nabi Muhammad. Ambillah Umar bin Khattab, kaki ketua gangsta di Mekah. Kenapa masuk Islam? Adakah kerana tidak yakin ke kerana yakin? Nak kata tidak yakin tak masalah, tak masuk. Yakin iman kau yang sama. Bila Sayyidina Umar sebagai ketua gangsta Mekah tolak segala pahamalan, terima Nabi Muhammad sebagai seorang Nabi, tentulah kerana yakin. Artinya bukan Sayyidina Umar tengok pada masyarakat, tidak. Ada lagi cara lain yang melibatkan manusia boleh yakin, iaitu ni banyaklah. Macam saya sebutkan, bahawa ni ada, kita sendiri ada, kita siapa dia buat. Saudara-saudara semua, saudari baca surah Al-Waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'atu laysa li waqa'atiha kadhibah. Ujung surah Waqi'ah, nahnu khalaqnakum fala tusaddiqun afara'aytum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnu khaliqun. Kemudian afara'aytum ma alladhi tashrabun afara'aytum ma tahruthun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Fahmari afara'aytum ma alladhi tashrabun a antum anzaltum min al-muzni am nahnu munzilun. Fahmari afara'aytum an-nar allati turun a antum ansha'tum zirqaha. Allah Ta'ala soal pakkan soalan bagi membolehkan kita yakin atas dunia lagi. Tak payah pergi pada masa dulu, kira nak balik sebelah ke dunia, tak payah. Keyakinan ini boleh dilakukan di muka dunia. Afara'aytum ma tumnun. Allah Ta'ala bongkar kejadian manusia. Hai manusia, sewaktu kamu melakukan persetubuhan laki isteri, sudah melakukan persetubuhan laki isteri, keluar anak. Siapa dia buat anak? Kamu yang melakukan persetubuhan, kamu tidurlah. Akulah usahanya daripada mani menjadi darah, daripada darah menjadi daging, daripada daging menjadi tulang, daripada tulang aku balik dengan daging lagi. Lepas tu aku masuk ke roh. Dalam surah Sajdah hak saya sebut tadi tu, proses kejadian manusia disebut. Dalam surah Al-Mu'minun juga disebut dengan sepenuh. Yang proses ini dikaji mengikut doktor sekarang ini memang betul. Mula daripada mani 40 hari jadi darah, perang lagi 40 hari jadi apa ni, daging, daripada daging jadi tulang, kemudian dibalik pakai solat azam alaihi. Jadi masalah wujud kamu di muka dunia ni siapa buat kalau tidak aku? Baik, bila sudah jadi manusia pula kamu nak makan, fara'aytum ma tahruthun antum tazra'un am nahnu zari'un. Segala makanan yang kau makan, sama jagung ke, nasi ke, gandum ke, entah apa, bagaimana proses? Kamu hanya pergi bajak tanah, tabur benih, lepas tu tidur dulu balik. Siapa dia yang menubuhkan pokok, yang menubuhkan pecah kulit padi yang begitu keras, siapa dia tarik pucuk kulit padi yang begitu keras, siapa dia tarik apa nama ni, akar di bawah. Akar pula pergi cari makan baja yang entah hospit apa macam-macam cara. Siapa dia buat kalau tidak aku? Baik, dia sudah makan nak minum air siapa dia buat? Afara'aytum ma al-ma' tashrabun. Siapa dia buat air kamu minum? Antum anzaltum min al-muzni am nahnu munzilun. Ada kamu buat turunkan air daripada awal atau aku yang buat? Pergilah tanya cikgu mana sekali itu yang mengajar astronomi, yang mengajar ilmu falak, yang mengajar ilmu alam suasana ni. Proses jadi ke air ni selalu begitu sekali sophisticated. Allah Ta'ala buat matahari, siap air di bumi, dipancar yang matahari, menyebabkan air menjadi wak, naik ke atas, jumpa dengan tabak bahagian sejuk, turun balik air. Proses buat air selalu amat
rumit sebagaimana proses menumbuhkan bukti hadisan rumit. Semuanya rumit semua. Tak ada tujuan lain kerana nak pelak manusia supaya manusia tidak lapar, tidak dahaga, tidak mati. Tiba-tiba bila kita duduk, kita sendiri pula mani yang keluar, pergilah tanya doktor mengenai dengan ilmu janin, ilmu budak-budak kecil. Begitu sekali hebat. Saya waktu di Kahirah di kuliah kursus tasawuf qada syar'i, memang digambar pada kita peringkat pertama kejadian manusia, dan tuan-tuan semua boleh tengok dalam buku-buku ini bagaimana rumitnya, bagaimana sophisticatednya kejadian manusia. Tiba-tiba kita duduk atas muka bumi Allah, derhaka kepada Allah, tak tolak Islam. Dan pemimpin-pemimpin kita sebut Islam tak boleh berjalan di Malaysia kerana masyarakat majmuk. Siapa ajar pada kamu? Siapa ajar pada kamu masyarakat majmuk yang menyebabkan Islam tak berjalan di Malaysia? Tak ada dunia yang tidak majmuk. Bukan di rumah kita sendiri tu, anak saya 10 orang, cuci 40 dah majmuk semua. Ada yang malas, ada yang rajin, ada yang nakal, ada yang betak, ada yang cergas. Sini Cina, India, di Mekah tak ada Cina, tapi ada Quraisy tu Cina lah. Itulah ya. Di Madinah ada Aus, ada Khazraj, ada Yahudi, ada Bani Nadir, ada Bani Quraidah. Cina, India tu itulah ya. Jadi kalau di Mekah, di Madinah yang berbagai-bagai bangsa boleh gerak Islam, maka kenapa tak boleh gerak di Malaysia? Melayu boleh gerak Islam, siapa dia buat? Allah. Cina siapa dia buat? Ketidak Allah. Ada tak Cina perangai. Kenapa tidak boleh jalan di Malaysia Islam, sedangkan Melayu umat Islam Allah juga buat? Cina ada itu Allah juga buat, India Allah juga buat. Jadi kenapa kita nak beralih bahawa Islam tak boleh jalan di Malaysia kerana masyarakat majmuk? Allah yang buat segala-gala, dia semua tu mari pada Adam semua. Cina, bapak dia apa? Saya pernah kata Cina, Islam sebut bahawa bapak semua manusia ni Adam. Bapak orang Melayu Adam. Bapak orang Cina, siapa dia bapak kamu? Saya kata semua tahu kamu jumpa bapak kamu, terima dulu. Adam ni bapak kamu juga. Siapa dia mak kamu? Kamu orang Islam, mak kamu Hawa. Kamu siapa dia Cina? Apa ni ibu kamu Cina? Semua tahu jumpa ibu semua, terima dulu Hawa. Cina boleh mau, tapi nak sebab minta cakap, nak cakap macam mana dia tak kerti. Kita banyak Islam. Ini masalah besar yang berlaku, yang menyebabkan bila kita tolak Islam. Islam ni bahaya, Islam ni ekstrim, Islam ni anti kemajuan, Islam anti pembangunan, Islam ni ganah. Akhir sekali usahakan Cina, Melayu sendiri mulai rendah. Yang menyebabkan timbul rogol, perang. Kenapa sekalian timbul rogol? 40 tahun, 50 tahun tak ada orang Melayu rogol. Orang Melayu tak ada dadah, orang Melayu tak ada rambut wanita. Kadang ketika itu kita semangat Islam. Islam ni ajarnya kita ni Allah yang kuasa. Allah ni sifat dia 99. Dalam banyak sifat ayat Allah ialah Ar-Raqib, Al-Muntaqim, Al-Mutakabbir, Al-Jabbar. Ni sifat 99 ni kalau kita tafsir untuk hidup terlalu amat baik. Untuk menyebabkan manusia ni tak perlu polis kawal, kita sendiri kawal kita. Dulu kita sedar orang ajar agama, tiap-tiap rumah ajar Quran, ajar perdoaan, ajar apa. Sekarang dia bangun pagi bapak kerja, mak pun kerja sama, akhirnya anak berkeliaran. Tambah pula kerajaan pula kata Islam tak boleh, Islam ni kolu. Mari menatang mereka pula sebut kata Islam ganah pula. Dia ketua pengganah dulu, dia kata orang lain ganah. Orang percaya. Ini semua kalau kita terima Islam zahirnya, iman batinnya, maka kita yakin bahawa Allah berkata innallaha kana alaikum raqiba. Inna huruf taukid, sesungguhnya Allah ini kana alaikum raqiban, terus mengintai. Sifat Allah ni mengintai manusia siang malam. Bagaimana orang nak curi? Biasanya mencuri ni di paling kanan tak ada orang, paling kiri tak ada orang, polis pun tak ada, curi. Tapi Islam cakap orang tak ada, Allah ada.
Malaikat tulis. Ar-Raqib Atid. Jadi kalau yakinlah kepada kita bahawa Allah ni ada siang malam bagi kita, kerana dia ni Allah. Nah, Al-Muntaqim yang berdendam. Sifat Allah Ta'ala dendam. Sekarang ni katakanlah 10,000 tahun lagi baru kiamat. Katakanlah 10,000 tahun lagi baru kiamat. Ini manusia yang tak dadah, yang mencuri, menteri-menteri yang rasuah, menteri yang rogol manusia semua sekali ni. Akhlaklah apa nak kata ni menteri ni tok guru ni, ustaz ni kacau Allah. Kita kata ya Allah, bila saya betul 10,000 tahun dulu saya kata. Allah ingat lagi. Ingatlah aku Tuhan. Pasak ni paku ni lepas ni insya-Allah. Tak payah polis ada, tak payah SB ada, orang jaga di sini. Fa alhamha fujurha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ini asas Islam ialah qad aflaha man zakka. Sesungguhnya berjayalah hidup orang membersihkan nafsu. Wa qad khaba man dassaha. Sia-sia hidup orang yang mengotorkan nafsu. Ini asas Islam. Dia tidak ada dalam sains. Mana ada cikgu sains sebut pelajaran kita hari ini mengelilingi nafsu? Tak ada. Nafsu di luar daripada kajian sains. Nafsu luar daripada kajian teknologi. Nafsu pada Islam sebut. Kenapa? Kerana Islam tak, kerana nafsu tak nampak tengok. Bila nafsu tak nampak tengok, guna pakaian 25 tak boleh. Nak tengok dengan mata tak boleh nafsu. Nak dengar suara nafsu dengan telinga tak boleh. Nak cium nafsu dengan hidung, busuk ke manis ke tak boleh. Nak kecap nafsu dengan lidah, masam ke manis tak boleh. Nak jamah dengan tangan pun tak boleh. Maka orang tak boleh buat kajian. Nak guna mikroskop tak boleh, nak guna radar tak boleh, nak guna komputer pun tak boleh. Yang boleh hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sengaja dilantik oleh Allah, bukan dilantik oleh mana-mana syarikat, bukan dilantik oleh mana-mana kerajaan. Jadi Nabi, Allah lantik dia. Allah yastafi minal malaikati rusulan wa minna. Allah yang memilih orang-orang tertentu, malaikat-malaikat tertentu untuk menjadi rasul. Begitu sekali berharga Islam apa nak beri pada kita. Sebab tu dia sebut laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasul. Laqad manna, sesungguhnya Allah kurnia, Allah anugerahkan rasul. Rasul ni anugerah aku. Bukan saja hujan dari langit anugerah, bukan saja saya mencari anugerah, bukan saja bintang penuh oksigen anugerah. Islam, Rasul sendiri anugerah. Tiba-tiba kita buang. Kita tuduh pada Nabi Muhammad dia begitu begini. Bila timbul masalah Denmark buat kartun gambar Nabi Muhammad, saya kata pi mai tang tu ya, supaya UMNO ya. UMNO apa Denmark hina Nabi, yang UMNO hina Islam, lupa ya. Dua kali lupa. Dia kata nak Islam, dia kata nak Islam juga. Islam sekarang timbul Islam Hadari. 40 tahun, 45 tahun UMNO duk tegang dengan kebangsaan. Baru-baru ni mari Pak Islam Hadari. Yang kami di Kelantan 15 tahun. 15 tahun kami mengatakan nama Islam. Dan saya di Kelantan buat satu kaedah di Kelantan kepada semua, khasnya wakil rakyat, khasnya pegawai. 3 kaedah: ubudiyah, itqan dan mas'uliyah. Saya sengaja guna bahasa Arab, tidak guna bahasa Melayu, supaya nak tahu balik ilmu Arab yang biasa menjadi ilmu orang Kelantan. Dan telah terhaki sekarang ni kita tahu balik bahasa Arab, bahasa Quran pada pegawai. Saya kata kerja kita ni dasar pada ubudiyah. Ambil pada kata ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Taala beri asas hidup ni, baik jin, baik manusia. Aku tak buat seekor orang mak jin pun seorang orang kacau dia liya'budun. Bukan untuk menyembah. Banyak guru kita terjemah liya'bud makna menyembah Allah. Terjemah ni saya kata tak tepat. Kena pindah semula. Kerana menyembah dalam bahasa Kelantan, bahasa Melayu Kelantan dan jauh tak Allah alam lah. Menyembah maknanya tunduk banget. Macam kita sembah Allah, akad kebir, rokok, sujud. Macam orang Cina semua berada. Itu makna sembah. Bila kita sebut liya'budu makna menyembah, terbayanglah kalau kita hanya semayang. Aku buat manusia untuk semayang. Kerana semayang mana tu ada tunduk barang. Yang beri zakat ada tunduk barang. Dah. Puasa ada tunduk barang. Dah.
Haji ada tunjuk barang, haji melompat rata-rata. Maka tak ada tunjuk. Artinya semua terjemah tu kena baiki semula. Terjemah zaman petani. Zaman kita orang Melayu dulu belajar dari petani, belajar dari Mekah. Di Mekah pun tani, balik ke petani pun tani juga. Jadi orang terjemah pun juga pada bahasa ketika itu. Kita mesti ubah ya'budu tak sebut menyembah, sebut berabdi. Tujuan aku buatmu yang manusia supaya menjadi hamba abdi aku, jadi qoli aku, jadi boroh aku. Cakap mesti suka aku nak kerana qoli aku, berkahwin suka dengan aku nak kerana qoli aku, memakah politik suka kerana aku, bekerjaan suka kerana aku. Apa saja gerak diri manusia mesti bertaraf abdi aku Tuhan. Betul-betul macam Quran, no? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Amun sembahyang tu baca tu, pas sembahyang baca tu. Inna salati, sesungguhnya sembahyangku, wa nusuki haji aku, wa mahyaya hidup aku, aktiviti mahya hidup hidup makna nafas, aktiviti hidup aku, wa mamati mati aku lillah ta'ala. Jadi belah mana kita nak laksanakan wa mahya wa mati ni kalau kita hanya semaya puasa dah agama, ekonomi tidak agama. Pas mahya ya lagu mana itu? Lebih lagi. Bila kita kaji semaya 5 kali sehari. Kalau semaya penuh 5 kali sehari kan? Ada juga orang semaya. Hatta semaya kita tak ada nama lah sengaja. Semaya. Sekali semaya katalah 10 minit. Hak faham nak tu 5 minit ya. Hak cepat nak pada 5 minit. Siap, hak besok nak. Juga. Kan 10 minit. 5 kali semayang 50 minit. 24 jam. Dalam sekali semayang 24 jam. Dalam 24 jam kita ambil 50 minit. Buih pada Allah. Adakah masuk akal? Sekali semayang 10 minit. 5 kali semayang 50 minit atau sampai sejam lagi, sejam 60 minit. Jadi dalam 24 jam kita beri kepada Allah 50 minit, baki lagi 23 minit, 23 jam 10 minit kita ambil pada kita. Biar kita bergerak kuasa Allah. Saya bercakap dengan mulut Allah yang beri, bukan doktor, bukan ubat. Doktor ubat ni hanya ikhtiar kita panggil. Tuan-tuan mendengar, tanyalah doktor, bagaimana suara kita boleh, telinga kita boleh dengar suara. Doktor kita masuk dalam bilik dia, saya dan orang selalu pergi ke katil doktor, katil hospital mana Kota Baru ni tetap pergi. Saya ni pelanggan hospital USM, pelanggan tetap saya. Hospital Kota Baru pelanggan, hospital tetap pelanggan. Sekali-sekali berubat saya suka bukan duduk saja tak, dengar cerita doktor cuba beritahu lah kaedah, mendengar kaedah mata. Setengah doktor sambil dia cakap, dia kata telinga kita dah lebih kurang 50,000 puting orang halus. Dia tengah sambung daripada seluruh anggota kita, punya otak mari sambung di telinga lebih kurang 50,000 puting orang halus. Bersini bagi membolehkan gegendas telinga itu dengar. Itu putih orang tak masuk lagi roh. Kalau malam tidur malam, roh kita naik langit. Lubang telinga walaupun terbuka tak dengar. Mata kita walaupun dia sebek malam bila tidur tak nampak. Kulit kita ni macam radar, tetuh di mana pun terasa. Nyamuk, lalat, tetuh terasa. Kulit ni semua radar yang Tuhan buat bagi membolehkan manusia ni selamat daripada gigitan nyamuk sikit gigit. Tapi bila roh naik tak boleh buat apa dah. Mari nyamuk, mari isteri, mari suami goyang, tak dia apa. Jadi telinga dengar ni saya pada orang tu orang ni berpuluh-puluh ribu orang, mata juga begitu juga berpuluh ribu orang, putih-putih kecil bergantung di biji mata kita ni. Satu lagi roh. Bila roh ada, apa fungsi? Roh naik ke langit, tak boleh fungsi apa. Jadi 100% hidup kita ni adalah kurnia Allah, rahmat Allah. Bagaimana kita sambut kata bahawa Islam tak boleh berjalan di Malaysia? Para hadirin semua terlalu amat besar. Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'al. Kabura maqtan terlalu besar.
Tabul al-musyrikin kad'un ilaih. Selalu besar di atas musyrikin benda yang kamu cakap ini Muhammad. Jadi kesimpulannya, kita bukan hendak pada PAS, bukan pada PAS, bukan pada Islam. PAS ni wadah saja, bekas vehicle untuk kita letak tujuan Islam. Mengikut perlembagaan negeri kita tak boleh bercakap masalah politik kalau tidak ada parti. Jadi kita ni bukan hendak pada parti, dan parti yang telah dibuat sejak tahun 10 dulu ialah PAS. Alhamdulillah orang hadir semua, walaupun melentang, walaupun merak, gebah bangun, kita bergerak. Kita bangun di Kelantan baik, di Terengganu baik, Terengganu naik, jatuh, Kelantan naik, jatuh. Kenapa? Kerana kita bergerak dasar pada akhirat. Dalam ajaran kebangsaan ada ke akhirat? Ajaran kebangsaan mana ada akhirat? Kalau bahasa sebut akhirat, akhirat siapa dia ajar? Orang nasionalis kan buat agama. Nasionalis nak akhirat macam mana? Dia tak pernah pergi lagi akhirat. Komunis baik, sosialis baik, pragmatis baik, demokrasi baik, tak ada ajaran akhirat. Kalau ada juga itu tiru-tiru ajaran, curi-curi ajaran agama. Pada ada curi-curi baik ambil cara halal. Curi-curi. Jadi kesimpulan hidup dunia ni betul lah. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ni ladang bagi akhirat. Segala makan minum kita di akhirat kelak, segala rumah tangga kita di akhirat kelak, kesenangan di akhirat semua buat di dunia. Kalau saya di Kelantan mari Johor, saya boleh mari jam 10. Sampai di sini saya jadi koli ke, jadi tukang rumah ke, tak apalah. Mari daripada Kelantan 10 jari, mari di Johor ni saya jadi koli orang, jadi apa boleh hidup. Tapi mari di dunia pergi akhirat, nak kerja di akhirat tak ada. Akhirat ni yaumiddin. Dan kita baca dalam Fatihah itu, Maliki yaumiddin, ayyumul jazaa. Akhirat kelak ni tempat membalas. Saya sekarang ada balasan di akhirat. Tuan-tuan mari tinggal rumah tangga, mari sini dengar, ada balasan di akhirat. Mari dalam gelap pun mereka nampak, dah cerah. Mari seorang pun mereka tahu, mari ramai pun tak tahu. Mari ni tujuan intik pun jangan tahu. Innamal a'malu binniyat. Dalam buat bagi manusia terletakkan niat. Ini informasi. Jadi benda-benda begini yang menyebabkan kita kempen supaya orang terima Islam berdasar pada pas bawa ini menjadi perdoaan. Kalau saya atas dunia Malaysia saya seorang yang reti, maka menjadi perdoaan bagi saya sebab. Kalau orang lain reti juga jadi perlu kifayah. Di samping kifayah kalau saya cakap juga saya boleh pahala. Pahala. Kataan pahala tak ada dalam nasionalis. Ada parti kebangsaan ajar tuan-tuan masuk kampung boleh pahala. Tak ada. Kalau disebut juga tu dia curi Islam. Nak curi-curi. Dia curi Islam. Pahala ada duit. Pahala is money. Kalau nak beli apa? Duit. Akhirat kelak seluk poket bukan cari duit, cari pahala. Lah mana kita dapat pahala kalau kita benda yang kita buat tak sesuatu? Tuan-tuan semua ingat. Dalam Quran juga sebut wabailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'ruf. Ayat ni Tuhan berjanji nak masuk orang semayang dalam neraka. Hak tak semayang, tu tak semayang dah. Hak semayang dah pun tak kena dengan lain dia neraka. Wabailul lil musallin, sebuah neraka bagi orang semayang. Semayang masuk neraka. Alladzina hum 'an salat yang semayang tapi sahun lalai. Apa ni? Oh ya, apa? Alladzina hum 'an salat. Alladzina hum yura'un riya. Wa yamna'un al-ma'am. Semayang tapi kedekut. Semayang tapi riya. Semayang tapi lupa. Orang ni semayang al-musalli tapi yura'un sahun yamna'un al-ma'am. Kita nak kata apa dia? Takkan kita kata Allah, aku semayang, kenapa tak ada akhirat? Kerana kamu ria, ada orang semayang, tak ada orang. Jadi perhatian semua bukan senang duduk atas bumi. Saya mari sini boleh makan tadi, boleh di hotel. Tapi sampai bila orang nak jamu saya? Sampai bila saya di hotel? Ada masa begitu. Allah Ta'ala juga begitu. Allah Ta'ala kira kita dunia ni hotel. Syekh Syekhiya pun sebut dunia ni macam hotel. Tengok siapa? Tengok manusia.
apa ni, dunia ni macam hostel, macam mana kita pergi duduk di hostel. Semua kita bila kajian ambil anak kita pergi di hostel, dia pergi, anak kita di hostel ada buku, ada padang bola, ada radio, ada TV, ada jogging, ada apa. Adakah kajian pergi saja? Ada benda ni dia nak belajar, nak suruh anak kita ni belajar bola, sokan, lompat, itu apa ini sambil lain. Kalau pokoknya ialah belajar. Allah Ta'ala kalau kita ni hostel, ada makanan, ada minuman, ada perubatan, ada segala perlu manusia ni semua di dunia ni. Tapi untuk apa? Untuk liya'budu, untuk berabdi. Berabdi ni segenap cawangan, segenap bidang hidup. Macam saya sebut tadi dah, segenap bidang hidup berdosa dan berpahala. Buatlah apa, bercakap, jumpa kawan, Assalamualaikum, boleh pahala. Jumpa kawan masa boleh dosa. Jumpa kawan, ada buah kan? Hutang ada, boleh RM10. Nak beli minyak RM5 tak cukup, minyak mahal. RM10. Bila nak bayar, terima gaji, terima jual sawit. Bila terima gaji tak bayar, dosa. Jadi dosa pahala ni segenap tempat berlaku. Bukan saja tak semayang dosa, tidak. Sebab tu pada orang yang macam agama lain, politik lain ni, orang ni ilmu ayahpil. Ilmu sesat kan. Supaya ayahpil lah. Coba ayahpil ni, dia tidak politik. Hak ni amnu ni politik. Supaya sama-sama sesat dah. Apa sebab tabang tu macam kenapa? Kelantan 15 tahun kami pegang Kelantan dengan ugang. Hatta Mawi pun kami panggil dah dapat Islam. Kami panggil Mawi. Tuan-tuan semua tahu. Berpuluh ribu manusia pergi. Tapi syaratnya Mawi kena sebut Melayu. Jangan sebut. Dan kebetulan Mawi ni jenis orang yang tak sebut dadah-dadah. Tak terlibat dengan dadah dia. Itu dalam banyak-banyak penyanyi di Malaysia ni ada Mawa, ada Mawi, ada Mawi. Saya kata Mawi kita boleh faham. Kita boleh jemput dia kerana perangai dia, alhamdulillah. Ya sekali-sekali zaman senyanyi dia seling-seling akhirat. Nak apa ni? Nak apa kita panggil? Bol baru. Alhamdulillah boleh kita panggil. Tapi kita siap dengan akta. Ada akta hiburan di Kelantan. Bila kita panggil batu, kita letak perempuan sini, laki-laki sebelah sini, yang di tengah ni keluar. Puji semua. Lepas tu marah pula. Jadi kita nak pastikan bahawa segala gerak-geri pun terbiar di Kelantan dasar pada agama. Mula-mula saya pegang Kelantan dulu. Mak Saleh dan macam-macam Mak Saleh wartawan yang pergi tanya, macam mana buat di Kelantan, buat agama. Sudah mudah ya, saya pilih mudah-mudah dulu. Mudah-mudah. Kenapa mudah? Mula-mula saya sampai, saya kata saya haramkan reba. Kerajaan, duit kerajaan adalah bank, tarik. Withdraw semua duit kerajaan Kelantan, buat ambil semua daripada bank-bank reba, bank interest ni, berubahlah bank Islam. Ketika tu bank Islam yang ada. Kerajaan saya tarik semua duit kerajaan adalah bank-bank banyak di Kelantan ni, berubahlah bank Islam semua. Kejap hari saja. Manajer bank. Kalau tidak 10 orang, 12 orang begitulah. Macam mana ya Muhammad? Kami nak berniaga kalau kerajaan tak simpan duit dia dalam bank kami. Orang tu sebut gini. Saya kata bukan salah saya. Tuan-tuan muka Melayu semua ni, all of you Melayu semua ni, muka Melayu tu semua sekali tak tahu reba ni haram. Tahu ke tidak haram? Tahu. Lepas tu jawab ustaz kan di akhirat kalau Muktamar Agung pas kali setahun dia soal balik saya, Menteri Besar Kelantan, macam mana duit-duit kerajaan Kelantan simpan mana? Saya jawab mana? Jadi saya tarik awal-awal sikit. Jadi bila orang tanya, saya kata kami dah tarik ilmu dah. Saya panggil untuk ikut orang pegawai keuangan negeri, tarik ilmu. Lepas pada itulah maka bank-bank di Kelantan sudah mulai buat 2 kaunter. Kaunter Islam, kaunter interest, kaunter reba. Dia orang tanya saya, macam mana? Saya kata kaunter Islam ni yang daging ilmu sebelah. Kaunter reba ni daging yang tumbuh kena rupuh dulu. Awak nak beli dia lebih situ. Ini daging sebelah. Ini daging yang mampu kena rumput dulu.
Akhir sekarang ni kurang, makin kurang. Khabar kata di Kelantan ni cuma satu je bank. Satu lagi bank yang tidak ubah sistem dia pada sisi sana. Semua bank di Kelantan ubah. Kerana kita guna politik tekan. Sistem yang tidak halal, tekan dia. Di mana ada? Terus sekarang ni kembang. Itu hak kita. Yang bank, hak kerajaan Kelantan sendiri dia buat. Ialah arah. Kita mengadakan sistem ar-rahnu, farihanum maqbudah. Kalau orang nak butang, Tuhan kata boleh beri butang, tapi farihanum maqbudah, kena ikadat, simpan, kena buat cagagan. Arhan Kelantan dulu buat. Jadi tiru orang lain. Sebab tu saya kata di Kelantan hak Unifah boleh pahala semua. Marah tu aku tahu. Marah lah. Tapi saya dah hujah. Hati burhanakum in kuntum shadiqin. Islam memberi peluang pada kita berhujah. Apa yang kamu cakap, saya cakap ni kalau benar, ada hujah. Hak kamu nak lawan boleh, tapi ada hujah. Jangan bantai kat pasar, tak boleh. Itu dulu. Ya, alhamdulillah arahan berkembang. Walaupun kita tak ada wang, kita guna duit. Mula-mula tu arahan maksudnya begini. Orang-orang Kelantan ni, perempuan-perempuan dia niaga bohtan, niaga rambutan, buah durian, bodu, apa semua niaga. Kan tak perlu duit cash. Kelantan ni sebelum pada ni bank dia duduk dengan dia. Gelang, macam-macam gelang dia. Jadi saya kata ambil gelang tu, bui pejabat arahan. Kalau gelang harga 1,000, pejabat arahan bui 500. Itu kan dia begitu. Kemudian tuan punya gelang ni kena bayar upah. Bayar upah pada penjaga. Kerana kami ada budak, ada alam, ada polis, ada itu ini. Siapa dia nak bayar benda ni? Kalau tidak, tuan-tuan semua, kita buat sipil. Sipil ni kami tanya Mufti Kelantan, dia kata memang boleh. Seperti mana juga kita jumpa lembu kambing yang tak berkeliaran di jalan raya, kita boleh tangkap dia, letak dalam stor polis. Kalau nak pergi ambil, pakcik kena bayar upah. Saya beri upah pada dia. Upah ya. Nah, ya Islam ni memang cukup lengkap. Dia buat UMNO, tak mahu. Masalah. Tak mahu tu dia pasal. Tapi jangan sokong. Jangan sokong parti yang tidak membawa pada Islam, bawa pada kepada Allah SWT. Orang habis semua kita balik pada ayat tadi. Kelantan, saya ajar pegawai 3 pegawai tadi. Pertama, ubudiyah. Tuan-tuan datang sini, kerja ni bukan bertanggungjawab dengan saya seorang, bukan bertanggungjawab dengan Dewan Negeri, jawab dengan Allah. Kita ni hamba Allah, bukan hamba kerajaan, bukan hamba siapa, hamba Allah. Kita dengan Allah ni kita sebut hamba. Kita dengan kerajaan kita panggil rakyat. Rakyat Kelantan, rakyat Johor, rakyat Malaysia. Orang tak panggil rakyat Allah dah. Kerana rakyat ni boleh tukar fikiran. Kita nak tukar fikiran dengan Allah. Macam mana? Tukar fikiran kalau setara. Kalau setara tahu tukar fikiran. Kita orang atas nak tukar fikiran macam mana? Jadi dengan Allah ni bukan tarah manusia tukar fikiran. Apa yang jadi manusia ialah patuh. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Kamu taat pada Allah, taat pada Rasul, dan taat pada pemerintah daripada kamu. UMNO selalu sebut apa taat pada kerajaan ini agama aja. Ayat apa? Wa ulil amri minkum diklat. Ati Allah wa ati Rasul ulil amri. Minkum ni buat. Kamu taat pada Allah, hendaklah kamu taat pada Allah, hendaklah kamu taat pada Rasul, dan hendaklah kamu taat pada pemerintah. Kat tu minkum. Ati Allah pun dia tolak, ati Rasul pun dia tolak, dia ambil ulil amri sekarang. Minkum dia patah. Ini kena berhati. Jadi kalau ada yang berhormat sebut pusat sebut, minkum tu tinggal tu, minkum. Cakap tak boleh. Ini benda-benda begini menyebabkan kita atas dunia. Kita bergerak pegawai 15 tahun saya pegang Kelantan. Saya kata kepada pegawai apa ni, rasuahnya apa kita panggil, anti rasuah ni, BPR. Saya kata saya buka 25 jam. Bukan 24 jam, 25 jam Kelantan ni untuk tuan-tuan kaji. Nak tanya pegawai saya, tak usah saya. Dia direct terus 25 jam saya bagi pada encik untuk cakap. Yang keduanya itqan. Itqan maknanya hak kita panggil dari Q, quality. Quality, quantity mesti buat.
Kerana ini bukan ajaran demokrasi, bukan ajaran kerajaan Malaysia, ajaran Allah. Inna Allah yuhibbu idza 'amila ahadukum 'amalan an yutqinahu. Inna Allah yuhibbu idza 'amila ahadukum 'amalan an yutqinahu. Nabi kata Allah sayangnya, cinta benar pada orang bila buat sesuatu, buat dengan penuh kualiti, penuh dengan itqan, yang cuma peka ceria. Ni kerja cermat, kerja dengan peka ceria, ni bukan ajaran Eropah, bukan ajaran kerajaan Malaysia, tapi ajaran Nabi Muhammad SAW. Buat baik ke apa saja pun kerja-kerja kita buatnya itqannya baik, kita boleh pahala. Gaji pun dapat, pahala pun boleh. Kalau gaji saja dapat, pahala akhirat saja tak jadi. Kaya atas dunia, akhirat keluar kebuluran, mana cerdinya? Seronok atas muka dunia, akhirat masuk neraka, mana cerdinya? Nak lari pada masuk syurga, nak lari neraka, akhirat nak di Singapura, supaya mereka tak jumpa, mana boleh? Nak lari pada malah hidup aku Malaysia, nak lari takut jumpa mereka, hidup Singapura, hidup Amerika, boleh? Kalau boleh, saya tak perlu saya boleh lari juga. Itu bukan senang. Jadi kita ke mana pun kita terkepung atas dunia, terkepung dengan Allah Ta'ala berkati Al-Raqib wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kamu mana saja kamu ada. Jadi pada orang yang benar-benar faham sifat Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum, kita faham sifat ma'iyah, inna Allah kana 'alaikum raqiba, Allah akan mengintai apa namanya al-muntaqim, Allah Ta'ala ni berdendam. Kena faham betul-betul tiga-dua sifat ni, insya-Allah. Mau tak mau kata terpaksa terima Islam. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, Umar Khattab radhiyallahu anhu, Abu Sufyan bapa mentua Nabi sendiri. Ini dari segi sejarahnya melawan Nabi habis-habisan. Tetapi dengan sebab dia dengar, tuan baca cerita Sayyidina Umar, dia dengar Quran sendiri, jadi fikir betul buat mahu. Sekarang ni saya tengah baca ada buku, siapa dia hadiah pada saya, buku dikarang oleh seorang Dr. Nur Yusuf Putra, saya tak tahu. Ada orang hadiah pada saya. Dulu pada ni saya tak baca buku Jawi ni, buku-buku Melayu saya tak baca. Dari segi Islam ni, daripada masalah sains teknologi saya baca lah. Tapi dari segi Islam, saya baca Arab tu. Kalau orang tulis buku Melayu, baik dia ambil daripada Arab, baik saya baca Arab terus. Tapi adik dia tulis sebuah buku, tajuk dia Mengapa Kami Peluk Islam, itu lebih kurang. Jadi banyak China lah, India lah, Mak Saleh lah, Inggeris lah, Jerman lah, macam-macam fashion terima Islam. Ketika mana UMNO tolak Islam, Mak Saleh terima Islam. Itu benda yang memalukan. Satu daripada benda yang disebut ayat apa nama, anzalna minas sama'i ma'an biqadar, begitu dua ayat. Anzalna minas sama'i ma'an biqadar fa'askanna fil ardi inna 'ala dhalika laqadirun. Allah sebut bahawa kami waktu wahai dari langit biqadarin, dengan kadar tertentu. Kita tak belajar sains dan kita tak buat R&D, kita terjun begitu ya tentang waktu wahai ni pada-pada. Hamba Allah ni, Mak Saleh ni, dia seorang saintis bahagian astronomi ni, dia buat kajian ni, dia sudah tetap dah air dari langit turun ke bumi sekian banyak, berapa bilion times tahu. Rupa-rupa sama banyak dengan air yang apa jadi wak naik mana. Tiap-tiap hari air muka laut, muka bumi ni jadi wak macam saya sebut tadi, naik ke langit. Rupa-rupanya air yang naik ke langit semula jadi dalam bentuk wak ni sama banyak kadar dengan air hujan turun dari langit. Betul saya kata antara sama imbaan biqadar. Ini disebut oleh Muhammad bin Abdullah 1400 tahun dulu, ketika Muhammad dia tak erti baca, tak erti menulis, sekolah rendah tak ada di Mekah, sekolah menengah jauh sekali, sekolah rendah tak ada. Yang keadaan tak ada sekolah apa menulis tak erti, dia boleh sebut benda yang 1400 tahun kemudian yang baru faham. So dan Muhammad ni Nabi. Ini benda-benda begini ni masalah erti anu tolong. Anu dia boleh baca anak ikan, anak itik, anak buaya, ini tolak Islam. Adakah masuk akal sekarang? Tambah lagi dengan macam-macam subsidi. Sekarang ni dia boleh ijazah subsidi jadi balik pun. Kita dah sebut dah, saya lama dah sebut
subsidi tak boleh. Kebetulan Kelantan ni sempadannya Thailand. Thailand ni tak bagi subsidi kepada rakyatnya. Dia bagi subsidi bantuan ni kepada orang berjaya dalam pertanian. Dan Kelantan sampai Kuala Lumpur pun jadi pasaran bagi buah-buah Thailand. Buah pau, buah mangga, hatta buah celagi asam Jawa pun dibuat manis. Asam Jawa dia tak fikirlah kepala kita menjadi asam Jawa manis. Thailand boleh buat. Buah kedondong ada Kelantan, manis. Macam-macam. Dia tak subsidi. Dia bagi bantuan kepada orang berjaya. Yang menyebabkan rakyat mempunyai motivasi, mempunyai semangat untuk bekerja keras. Apa nama menjalankan pertanian. Buah durian macam-macam jenis. Dia tak ada duri. Hak durian tak ada duri. Mana perhatian. Dia tak berbau. Maka dia tak berbau durian. Masalah buah bakar durian. Kenapa? Kerana rakyat dia tak beri, dia tak beri mewah tak. Dia beri sebagai hadiah dia. Kita di sini berebut. Beri apa ni? Beri subsidi. Beri subsidi bukan kalau rakyat sangat nak lapar, pas tak beri subsidi. Maka insya-Allah maka orang sokong aku kata ni. Nah sekarang ni tiba masalah banyak jadi balak-balak. Bahlah besar. Tak ada subsidi. Bawa jadi masalah. Padahal Allah kata dalam Quran, innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Satu daripada sebab mengapa manusia masuk neraka ialah innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Tapi sebabnya ialah kerana manusia hidup mewah. Beri duit, jaga diri. Beli pakaian baru, saling isteri, ini 1, 2, 3, 4. Tak pada lagi ada permasundaan lagi. Ini taraf. Satu daripada sebab mengapa Quraisy balas Nabi Muhammad ni, kerana Nabi Muhammad tak beri orang mewah. Pertamanya Nabi Muhammad sebut Tuhan satu. Tuhan satu ni yang bodoh pun boleh terima. Dalam sebuah rumah ketua keluarga satu, takkan dua suami. Sebuah rumah memang begitu. Sebuah rumah seorang ketua, sebuah kampung ada seorang penghulu, sebuah negeri ada seorang menteri besar, sebuah negara ada seorang Perdana Menteri. Langit bumi seorang juga sepatutnya. Kau ada tuan. Bukan kau tak reti, tapi kau tak reti. Tapi tiap-tiap berhala tu ada tabung. Tiap-tiap berhala ni ada tabung. Sekali setahun orang pergi Mekah, tawaf apa? Masuk duit dalam tabung. Tabung tu bukan boleh ke berhala, boleh pada siap-siap. Hak ni yang marah saya ni. Bila Muhammad kata satu je tu, tabung pun tak ada. Bila tabung tak ada, aku nak hidup macam mana? Tu dia punya politiknya, tak apa. Baik. Allah haram. Allah haram pula Muhammad ni. Aku nak mewah macam mana? Allah ni satu sebelah seronok. Ni ikut cerita orang menara ni, seronok. Kaya jadi menteri besar, jadi Perdana Menteri. Nabi haram juga. Kerana ini simbol mewah. Sudahlah tak rosak. Mewah. Rembok haram pula dah. Kau lagi sempit lubang rezeki. Kerana rembok ni, hak yang kaya semakin kaya, hak miskin makin apa kedai. Nabi Muhammad haram. Jadi banyak benda-benda gini mewah-mewah ni haram memang dia menyebabkan kafir pun lawan Nabi Muhammad. Bukan kerana Nabi Muhammad ajar orang tak betul, tapi lawan macam reba haram, zina tak boleh. Apa lagi banyak lagi gini-gini kahwin yang haram, gini jual beli yang haram, yang haram. Kerana simbol-simbol. Jadi Nabi Muhammad ajar agama supaya kita semua menjadi hamba Allah, bukan menjadi hamba diri sendiri puja nafsu. Ini tak sekarang pun kita di Kelantan alhamdulillah. Di Kelantan buah negeri yang menanam tembakau. Tembakau ni sikit je ulama kata makruh, hak semuanya haram. Dan sekarang ni pula alhamdulillah di tiap-tiap masjid di Kelantan ada label yang dibuat oleh JAKIM ke campur Majlis Agama Kelantan, label gambar yang menunjukkan bahawa paru-paru orang isap rokok ni rosak semua sekali. Saya kata alhamdulillah. Jadi Kelantan saya suka tanam tembakau. Kalau suka tak boleh tanam tembakau, dia tanya balik, dia tanam apa? Tak ada alternatif. Saya panggil company bawa tanam jagung, tak jadi. Tanam ubi keledek, buat debu kuih, tak jadi. Tanam nanas ke apa, tak jadi juga. Tak jadi maksudnya tak ada syarikat nak beli. Sebagaimana syarikat sanggup beli daun tembakau. Tanam tembakau ni banyak mana boleh beli. Seronok, boleh rokok, boleh buat besar.
Kaedah di Kelantan di mana-mana tu bila kita buat perusahaan atas bawah kita kena tukar syarat tanah daripada pertanian kepada perniagaan. Dan tiap-tiap bangunan kilang dia tu, kilang bas bakar di Kelantan ada kajian beli ambil asli. Tapi bila rakyat Kelantan buat permohonan minta nak tukar syarat tanah dan nak beri cukai, saya kata jangan. Biarlah dia tanam sendiri, kita suruh pun tidak, larang pun tidak. Dia tak usah ambil dah. Kerajaan Kelantan walaupun miskin pun tak usah ambil cukai daripada bangunan bas bakar dia panggil ni. Tak usah. Kalau kita ambil itu barang haram, masuklah khazanah kerajaan Kelantan, campur halal haram, balik semula jadi pimai balik aman semula. Tak usah. Kita rela rakyat Kelantan kaya seorang diri dia, tak beri cukai pada kerajaan kerana kita tidak mahu duit haram. Kadang barang haram racun. Imam Ghazali rahmatullah alaih dia sebut barang haram ni barang racun. Sebagaimana racun bakar masuk dalam perut, hancur perut usus. Racun lipas, racun apa masuk dalam perut, bukan masuk dalam perut yang berbau hidung kita dah pening. Bagaimana racun merosakkan usus perut, bagaimana racun merosakkan saraf kita, maka racun terbakar super sama-sama haram. Dan tuan-tuan semua ingat sejarah Baitullah waktu Nabi kita belum kita panggil sunat pelacur, jangan ambil daripada duit pelacur-pelacur. Dan Arab ni memang pelacuran negeri Arab zaman dulu terbuka, dia ada bendera di rumah dia, di kedai dia, mana-mana kedai pelacuran ada bendera dia. Siapa nak pelacur pergi empat bendera. Begitu terbuka di negeri Arab. Dan sekarang pun ada 3 buah tempat yang masih lagi ada masjid ini dibuat dengan loteri, tak ada siapa peduli pun, kambing kelawar duduk semana. Jadi punya jahilnya kita sampai ke peringkat kita buat loteri, pas takut orang tahu untuk ulawan, kita baru kebajikan, loteri kebajikan, mana juli kebajikan, mana pun aku saya mampu loteri. Alhamdulillah, kita doa sana doa sini, akhirkan kita. Yang penting para hadis semua kita balik pada asal, iaitu hidup kita atas dunia ni liya'budu, untuk berabdi kepada Allah. Dan berabdi kepada Allah ni bukan sahaja sembahyang puasa, tapi segenap mahyaya wa mamati lillah. Aktiviti hidup kita, berkahwin, bercerai, berperang, berbunuh kerana Allah, boleh pahala. Bukan sahaja sembahyang puasa, apa saja gerak kerja kita boleh pahala. Hatta imatul azan sadiqah sadaqah, Nabi kata kamu berjalan ada sampah buang, boleh pahala. Sebab begitu luasnya bidang kebajikan yang dia ada Islam. Tapi amunnya dua ceritanya, dia sanggup tolak Islam, dia tuduh oleh Islam anti kebajikan. Waktu kami buat hudud di Kelantan, saya sendiri pergi jumpa Dr. Mahathir, Tun Mahathir sekarang ni. Saya timbalan saya Datuk Halim masih hidup lagi sekarang ni. Dan ketua hakim syariah yang masih ada sekarang Datuk Haji Daud, dan seorang ketua parti berjasa Datuk Wan Hashim. Pergi 3 orang jumpa dia, semua pada Dr. Mahathir ketika Perdana Menteri pai hudud. Saya kata kepada Dr. Mahathir, Datuk terima hudud ni. Kalau ada masalah apa kita pakai baiki, tak apa. Dari segi teknik kalau tak betul kita pakai baiki. Undang-undang Malaysia, perbagian Malaysia ni lebih kurang 40 kali dah pindah roboh. Jadi undang-undang Malaysia ni dipanggil muqaddas, holy, panggil super power dah. Baiki juga. Ini kan benda ni benda bagus. Punya berkesannya hudud ni sampai belum bagi hudud dia orang takut dah. Belum pada hudud dia buat orang dah takut dah. Itu bau orang nak buat hudud, orang dah takut dah. Apa katakan hudud dah aku suruh. Jadi kalau saya kata terima dah Datuk hudud ni, kalau ada masalah apa teknikal kita tak baiki, tak ada apa. Dia pegang, dia lekat. Saya nak lagi dia cakap senyap. Sama Allah tu dia tak banyak cakap, dia senyap. Tapi dalam bulan Ramadan dia pergi ke Nilam Puri, dia beri amaran kepada kerajaan Kelantan, kalau hudud dia buat, kerajaan pusat akan bertindak. Ini cakap ke orang politik. Orang politik tak cakap habis, dia tinggal, dia mesti ada balance. Kerajaan Kelantan kalau bertindak, saya bertindak. Saya ingat balik pada Mageran. Dulu ada kerajaan pusat buat Mageran.
Maghrib makna je gantung habis dengan Dewan Negeri apa, pusat ambil terus ayat Kelantan. Jadi saya kata kalau kita buat juga, kalau dia Maghrib semula habis dari keluarga tak boleh, maka ni ikut kaedah usul fiqhnya, malah ada 10 dan 10 benda yang tak boleh buat semua jangan tinggal semua. Kalau kita beli beras sebunyi tak boleh nak bawa sebunyi, jangan boleh tinggal semua, ambil 2 cupak 3 cupak balik. Tak boleh bunyi tak apalah, kudu kita buat dah. Dewan Negeri dulu dah, orang tak boleh apa kita buat kan, maka sikit dan akhir sekali minggu lepas kita buat 2 elemen baru yang menyebabkan UMNO marah sungguh, marah habis ikhtiar tolak. Pertama elemen Bandar Baru Tunjung. Bandar Baru Tunjung ni kalau pusat kat terpanggil Putrajaya lah, Putrajaya kita akan buat bandar baru luar daripada Kota Baru sikit, lebih kurang 3 km. Kita ambil sana dalam kira 2,000 hektar, dalam 2,000 hektar tolak jalan, tolak parit, tolak apa, tinggal 1,600 hektar. Semua akan belanja banyak, dan kita akan buat sebuah bandar baru yang kalau boleh tidak ada maksiat. Itu dasar, tidak ada maksiat. Nak ada juga tu Tuhan yang kuasa, tapi kita ikhtiar juga supaya kita berguna. Dan jalan-jalan tu kita nak buat jalan utama tu, jalan ulama, jalan Tuk Guru, jalan tu apa Tuk Janggo, jalan Tuk Nali. Kita cari tokoh-tokoh Islam di Kelantan ini, kita buat nama, tidak berubah nama. Macam di Kelantan ni ada jalan raya, jalan kereta api di Kusiara, jambatan Gulimak nama Mak Saleh. Di Pasir Putih tu ada wakaf cik, wakaf Tuan Farah. Tak ada kata pasal Allah mati habis dah, dekat lagi nama dia sini. Hak lepas dah lepas dah lah. Hak baru ni kita akan berubah nama, jalan Tok Nali, jalan Tok Guru, jalan Ustaz, jalan ulama, jalan Imam Ghazali, apa semua sekali, supaya kita abadikan nama-nama orang tu. InsyaAllah berkat nama-nama orang tu turun di Bandar Baru Tunjung ni, orang bersama ada dua maksiat, orang apa. Dan prinsipnya kalau boleh ya, saya kata kita letak tempat mahkamah, balai polis, masjid, kita letak tempat itu, satu komplek. Ada mahkamah situ juga, ada balai polis itu juga, ada apa namanya masjid itu juga. Itu benda-benda baru kita mesti cetus bagi membolehkan masyarakat faham bahawa masjid, mahkamah, balai polis tak boleh berasingkan, kerana benda satu komponen yang tak boleh dipisah-pisahkan. Ini para ahli semua. Akhir sekali ya, timbul yang disebut oleh Musi sejak tadi, masalah murtad. 40 tahun UMNO berkaitan negeri kita negara, 45 tahun tahun 48 kita 46 murtad makin berkembang. Dan Datuk Seri Mufti Perak buat pernyataan di Kedah baru-baru ini, dia ada siaran harakat 250,000 rakyat Malaysia murtad. Ini Datuk Seri Mufti Perak Khorasani Afdallah Umrah, kita tengah panjang umur dia, 250,000 rakyat Malaysia murtad. Dan ada lagi sedang menunggu nak tukar nama, tak bang dah nama Mamak Timur nak John Dwight John Black semua sekali. Ini jadi punca daripada kajian sendiri khasnya UMNO mempelajari ke Islam. Bila mempelajari ke Islam, maka rakyat mesti terima baik. Budak-budak sudah khabar ini sebut gambar skin head, buang baju, minum warak, buang baju, kacau tengah jalan. Ini hasil daripada UMNO buang agama dan mula-mula buang tubuh Jawi. Menteri Pelajaran Hak Kedah buang tubuh Jawi. Akhirnya tu saya Melayu pun mati hari. Tu saya Melayu tu tidak, kita dia pun mati juga, tak ada orang nak beli. Buat tak ada nak beli. Nak beli macam mana? Tak baca. Ini masalah besar. Jadi buang huruf Jawi artinya buang pengertian bahasa Quran. Menyebabkan budak Melayu tak erti baca Quran. Mengucap banyak tak erti dah sekarang. Baru nak buat J qaf dah pun sekali. J qaf dah mampu habis dah nak hidup balik J qaf. Ini kerja-kerja yang bukan kerja perancangan yang betul, semata-mata nak ambil hati orang lain. Kerana orang Cina tak erti Jawi, orang India tak erti Jawi, maka kita buang Pak Jawi, ambil ABC. Akhirnya orang kita tak erti semayang, tak erti apa semua sekali. Ini puncanya maka Islam. Wajiban kita mesti jaga Islam.
nak jawab, nak ABC lah, tapi dia buat ahli botol tinggal. Sebab tu saya di santai, saya kata menek esko kerajaan negeri mesti tulis bahasa Jawa. Maka sampai sekarang kita menek esko mesti tulis dalam bahasa Jawa. Begitu. Lepas tu pula kita buat sekolah-sekolah baru di santai. Sekolah yang baru kita buat sekarang ni sains dan tahfiz. Kita ambil pelajar-pelajar yang makai tinggi, kita buat sekolah sains dan tahfiz. Hak yang masuk sini mesti hafal Quran dan barulah boleh lebih kemudahan sains. Dengan tujuan nak kembangkan. Dan banyak lagi benda lain yang tak boleh saya sebut malam ini kalau kita dalam rancangan. Dan Nabi Yaqub pesan pada anak dia, Nabi Yusuf. Waktu Nabi Yusuf beritahu kepada ayah Nabi Yaqub, ini ara fil manam anni apa nama? Ini ra'aitu asyara kawkaba. Hei ayah, saya mimpi 11 biji bintang turun sujud pada saya. Wasyamsu wal qamar lahum qulub min sajidin. 11 bintang dan matahari bulan sujud pada saya. La taqsus ru'yaka ala ikhwati. Awal mau apa Yusuf, jangan sebut cerita ni kepada adik-adik kamu supaya kitulah kata orang yang akan buat masalah pada dia. Jadi pesan Nabi Yaqub pada anak dia, walaupun mimpi cukup baik, tapi jangan beritahu kepada adik-adik, nanti dia sabotase pada dia. Begitu di Kelantan banyak benda-benda yang masih dirancang, yang sudah dipastikan saya sebut malam ini, yang semuanya bertujuan untuk mendaulatkan Islam, untuk menjadikan Islam yang betul-betul ketuhanan Islam di negara. Ajak kita yang supaya kita tunjuk Islam. Dan petunjuk Islam tu begini, maka Cina tidak Islam lagi, India tidak Islam lagi. Besar mungkin dia akan terima Islam. Kalau tak terima Islam pun dia tak sayang Islam. Cukuplah. Kalau boleh dia masuk Islam, tapi kita nak paksa tak boleh. Kalau Islam ila Islam sidin, tapi kalau tak masuk Islam pun so kita tak sayang Islam. Kita kata Islam ni anti kemajuan. Ya. Saya waktu Dr. Mahathir kata saya suruh balik pondok. Pergi besar Kelantan ni, Tok Guru balik pondok lah. Saya kata, doktor balik ke klinik lah. Ingat tak jawab sampai ini. Hujah Kristian. Orang semua seperti sekarang. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita yang tegak dengan menyokong Islam, dunia selamat, akhirat tidak usah sampai syurga pada kita. Doa sekali. Alhamdulillah, insyaAllah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir dhunubana wastur 'uyubana wa la tushmit bina a'da'ana wa la tasud bina asqa'una. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا عدوا إلا غلبته ولا حاجة هي لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إن عبادك وإماءك في فلسطين وفي العراق وفي شيشنا وكشمير وتأبع قتلوا وشردوا وطردوا من ديارهم وأموالهم ودينهم. اللهم فرد كيد أعدائهم من اليهود الغاصبين والأمريكان المتكبرين والهنود الوثنيين والروسيين الملحدين والبوذيين المتطرفين على نحورهم. اللهم أقصهم عددا، اللهم اقتلهم بددا، اللهم لا تبق منهم أحدا. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تكبير.